Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, lama kita tak dabur, lama kita tak bagi tazkirah. Tak boleh, kita ni manusia ni tak boleh tinggal benda yang elok lama-lama. Nanti perangai hang bodoh tu akan mai bertenggek balik. Jadi sebelum kita semua dah jadi bengong buta perut, mari kita peringat sama-sama untuk diri cek dan juga untuk hampa semua, macam mana kita ni nak jadi muslimin dan macam mana jadi muslimah yang baik, yang elok, yang taat dan juga yang berguna kepada agama kita. Lagu mana? Jom kita dengar Riyadus Salihin hari ini, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadap hukum Allah ibaratnya seperti sekelompok manusia ataupun orang yang berlayar dengan sebuah kapal. Lalu sebahagian daripada mereka ada yang mendapat tempat di atas kapal dan sebahagian yang lain berada di bahagian bawah perut kapal. Lalu orang yang berada di bawah kapal, apabila mereka mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di bahagian atas kapal. Saya berkata, seandainya kami boleh melubangi perahu ini untuk mendapatkan bahagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami. Faham ke tak? Maksudnya dalam satu kapal tu, ada orang yang duduk di atas kapal, di atas dek kapal. Ada juga orang yang duduk di perut kapal, di bawah perahu tu. Jadi ada dua golongan, atas, bawah. Ini adalah ibarat Rasulullah nak bagi tahu kita perumpamaan. Kalau kita tahu hukum Allah, ada satu kita diam, ada satu yang kita bercakap dan kita nak cegah. Baik. Jadi kalau orang yang di bawah tu dahaga 8 ayat, kan? Mereka kena naik di atas, mereka kena lalu dekat bahagian atas, lalu dekat orang-orang yang berada di atas untuk mendapatkan air. Betul tak? Takkan pula mereka nak tebuk pula perahu tu, kapal tu, tebuk kapal, minum air. Sebab, yalah, kapal kan ada dalam air. Mereka perlukan air, jadi takkanlah mereka nak tebuk perut kapal tu untuk mendapatkan air. Memanglah lagi senang. Memanglah lagi senang tebuk perut kapal tu ambil air daripada mereka nak kena naik atas lintah orang yang berada di atas untuk mendapatkan air. Kan? Sebab air tu memang betul-betul tepi mereka. Apa mereka kena buat ialah tebuk je. Air akan masuk dekat situ. Tapi jika orang yang berada di atas membiarkan sahaja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu, maka mereka akan binasa semuanya. Namun jika mereka mencegah dengan tangan mereka, maka mereka semua akan selamat hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini dia perumpamaan Nabi SAW bagi kat kita. Faham tak? Kalau kita tak jaga orang yang berada di perut kapal itu, mereka yang ada di atas tu, tak jaga kepada tindakan dan juga mereka-mereka yang berada di bawah, kalau mereka dahaga, mereka minum air, mereka nak minum air, mereka tebuk perut kapal tu, yang ada dalam perut kapal pun lingkup habis, yang ada di atas kapal pun akan tenggelam lemah. Jadi macam itulah muslimin dan muslimat, saudara-saudara, follower-follower aku yang muslim baik yang non-muslim. Ini ibarat satu perumpamaan yang Nabi bagi. Mana kata kapal itu adalah agama kita, bumi kita, keluarga kita, sahabat kita, syarikat kita, keluarga kita, macam-macam. Jadi kita kena tengok, kita kena cegah. Kalau mana yang kita tahu hukum hakam salah, kita kena habak, kita kena tak bagi mereka buat. Sebab apa? Kalau satu mereka buat benda yang tak elok, yang berkait rapat kita dengan kita-kita sekali ni akan tenggelam, dengan kita-kita sekali akan berdosa, dengan kita-kita sekali akan dapat murka Allah. Bila kita dapat murka Allah, hampa tahu sajalah tempat mana yang kita nak pi. Ini perumpamaan yang sangat bagus Nabi bagi tahu kat kita. Kita kena tengok kiri kanan, kita kena nasihat. Kalau kita tak nasihat dengan kita-kita sekali, nanti akan melingkup. Faham ke tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung sikit lah. Pasal apa yang Nabi kata lagu tu ialah kebebasan manusia itu tidak kekal, namun dibatasi dengan jaminan keselamatan hak orang-orang lain yang ada di sekitarnya dan jaminan kemaslahatan mereka.
Mana kata kita ni walaupun kita bebas dan kita boleh bercakap dan kita boleh buat apa saja kita mahu atas dunia ni. Allah bagi semua panca indera, organ apa. Kita nak bunuh orang, boleh. Kita tak mau bunuh orang pun boleh. Kita nak nasihat orang pun boleh. Kita tak mau nasihat orang pun boleh. Tapi kita kena fikir sama ada tindakan kita, keputusan yang kita buat, nak buat ke tak mau buat ke, nak habak ke tak mau habak ke, keputusan itu akan mendatangkan kebaikan ataupun keburukan kepada orang-orang di sekeliling dan juga kepada kita sendiri. Jangan ingat itu kubur hang, kubur hang, kubur aku. Cek, walaupun dalam kubur besok ni kita nak berjumpa satu masa juga. Faham ke tak? Mai sini aku nak bagi satu contoh. Katalah anak-beranak kita, anak-anak kita, keluarga kita. Nah, kita kata abik pila depa budak-budak muda lagi nak merasa itu ini, remaja lagi, kita dulu pun lagu mana. Betul, tapi kalau depa umur tak panjang, kalau kita umur tak panjang, tak ada nak bertobat habis. Anak-anak kalau buat dosa, ya tempeh kat siapa? Tempeh kat kita lah. Bila kita tak cegah anak-anak kita daripada melakukan dosa, esok ni siapa yang nak mengaji kat kita? Siapa yang nak berdoa kat kita? Itu kalau kita mati dulu. Kalau depa mati dulu, lagu mana? Faham ke tak? Jadi sebelum jadi apa-apa, kita kena tengok dan lihat sama ada benda yang kita nak buat ke tak buat tu akan mendatangkan keburukan kepada kita ke tak? Dan juga kepada depa tu semua. Faham tak? Nak pergi sekolah pun seorang kali. Dah. Bye, salam. Yang kiri. Vitamin dah makan dah? Okay, go. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Saya nak pergi sekolah.